InsyaAllah. Kita apa? Jawhar Marhum. Kita Jawhar Marhum. Ada 50 kan? Kan. Baik. Kita mulakan ngajian malam ni dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW wa ala al-kiram ashabihum syarullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qa'idud jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Ada? Ustaz Muhammad bin Kasim penfish. Penfish ni kan saya dah penfish. Ni tuh. Alhamdulillah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bara Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang-orang yang asing. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wal ifadata wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'aahu 'ala al-huda wa dalalatil khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Fatihah Tuan Imam. Jumpa. Tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal kita. Kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kena dapat bersama sekali lagi pada malam ni, insya-Allah. Untuk kita sambung kuliah kita, iaitulah kuliah bab akhlak ataupun lebih kepada tasawuf lah.
Itulah kitab Jauhar Mawhub wa Munabbihatul Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Qalamtani Allah Ta'ala. So kita sampai muka surat apa tu? 196. 196. Baik. 196 muka surat muka surat baris. Sebelah pada bawah. 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12. Dan diriwayatkan bahawasanya telah mati anak bagi Nabi Daud. Betul tak? Insya-Allah. Jumpa tak? Jumpa. Baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 196 Jawi dah. Jawi. Baik. Kita masih lagi dalam bab yang ke-39, dalam bab menegah daripada nihayah, menangis, yang mau kata yang melampau-lampau dah. Sudah kita melampau-lampau sangat menangis. Baik. Dan sabda Nabi dan diriwayatkan bahawasanya telah mati anak bagi Nabi Daud alaihissalam. Maka duka cita ia atasnya akan sebagai duka cita yang sangat. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya apa yang menyamai akan ini anak pada engkau. Katanya, hai Tuhanku, adalah ia menyamai padaku emas sepenuh bumi. Firman-Nya, bagi engkau padaku pada hari kiamat pahala sepenuh bumi. Pahala penuh bumi, sepenuh bumi lah. Baik. Jadi ini nak cerita pada kita suatu hari Nabi Daud alaihissalam lah. Dia duka cita dan sedih di atas kematian anak baginda Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka wahyu Allah Ta'ala kepadanya apa yang menyamai akan ini anak pada engkau. Jadi maknanya kenapa Allah Ta'ala tanyalah kenapa anak ni penting sangatlah pada engkau, wahai Nabi Daud alaihissalam. Kenapalah engkau ni sedih di atas kematian anak engkau. Katanya, hai Tuhanku, adalah ia menyamai padaku emas sepenuh bumi. Jadi mana anak dia tu pentinglah anak tu pada Nabi Daud alaihissalam. Anak kita juga pun penting jugalah. Pada siapa ada anak kan. Jadi anak tu merupakan aset yang penting pada kita. Kerana dialah anak ni nanti akan menyambung zuriat keturunan kita, betul tak? Menyambung zuriat keturunan kita, kerana kita suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Malahan itu juga anak-anak juga harta kepada kita. Anak juga yang kata menyerikan kehidupan, penyeri kehidupan ibu ayah. Macam mana kalau orang kahwin tak ada anak? Sunyi tak? Sunyi kan? Akhirnya bela kucing lah. Bela kucing kan? Banyaklah bela kucing. Sampai 10 ekor kucing, 20 ekor kucing. Sebab apa? Dia sunyi kan? Sunyi tak ada anak. Jadi setiap hari tengok muka suaminya, suami tengok muka dia. Kan? Lama-lama akhirnya dah kata bosan lah. Asyik nak tengok nama muka suami, tengok muka isteri. Tak ada ke muka lain. Jadi kalau ada anak tu dan banyak kalau orang bercerai tu kan. Banyak kalau bercerai ni kenapa mereka tu berbaik semula? Kenapa mereka baik semula? Salah satunya faktor anak lah. Faktor anak. Jadi anak itulah yang mentaubkan semula hubungan, mendamaikan semula hubungan suami isteri tersebut yang telah pun bercerai. Baik. Katanya, hai Tuanku, adalah ia menyamai padaku emas penuh bumi. Firman-Nya, bagi engkau padaku pada kiamat pahala penuh bumi. Jadi nak nyatakan tentang kesabaran Nabi Daud AS di atas kematian anak baginda
Nabi Daud alaihissalam. Baik. Dan sabda Nabi Daud alaihissalam, melihat aku dalam tidur seolah-olah aku masuk dalam syurga. Maka melihat aku akan segala anak-anak bermain-main mereka itu dengan buah tufah. Tufah ni buah apple lah. Tufah, buah apple Maka melihat aku akan satu kanak-kanak seorang diri. Duka cita ia. Dia nampak Nabi Daud alaihissalam nampak ada seorang kanak-kanak tu. Dia duka cita lah. Dia duduk seorang je tu, terpencil je tu, dia duduk sedih. Maka aku bertanya padanya. Maka berkata mereka dengan sebab menangis ahlinya atasnya pada ketika kematiannya. Nampak? Jadi ditanyalah pada anak tadi ataupun yang lain, kenapa orang tu menangis? Kenapa anak-anak yang menangis? Kenapa dia duduk seorang je? Kenapa dia menangis? Maka berkatalah anak-anak syurga yang lain, dia kata disebabkan oleh kesedihan yang melampau di kalangan ahli keluarga dia. Macam tu Jadi keluarga ni macam tak reda lah dengan kematian dia, sedih sangatlah. Maka berkata mereka itu dengan sebab menangis ahlinya atasnya pada ketika kematiannya. Wa qala ala salatu wassalam laisa minna man latamal khudud. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya sabda baginda Rasulullah SAW, laisa minna, tiada daripada kami, man latamal khudud, orang yang memukul-mukul akan pipi. Tiada daripada kami orang-orang yang memukul-mukul pipi. Kemudian wasyaqqal juyub, dan mencari-cari akan leher baju. Cari koyak-koyak. Cari atau koyak-koyak lah leher baju koyak-koyak gambar kan. Baju cantik dah lawa kan, tapi dikoyak kan. Ya tu. Wada'a bid'awatil jahiliyah, dan menyeru dengan seruan golongan ahli jahiliyah. Seperti katanya wakafahahu hai guaku. Betul tak? Hai guaku. Kemudian wajabalau, hai gunungku. Wastifahu, hai sandaranku. Hai sandaranku. Dan umpama je lah. Ni contoh-contoh ayat lah. Hai gunung ganang lah, hai emas lah, apa benda kan. Hai pujaan hatiku, hai cahaya hatiku dan sebagainya. Kat sini hai gunungku, hai guaku, hai gunungku, hai saudaraku kan. Ini adalah contoh ayat lah yang diucapkan lah. Kata ucapkan oleh orang-orang golongan-golongan jahiliyah ataupun orang yang tak faham lah dalam bab agama ni. Dia susah nak menerima tentang kematian ahli keluarga ataupun orang yang dikasih dan orang yang disayang. Baik. Dan adalah demikian itu menunjukkan atas ketiadaan redha dengan qada Allah Ta'ala dan tidak redha dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita kena redha lah. Apa saja yang berlaku pada kita, musibah banjir kan, ni tengah sebut banjir ni. Banyak negeri-negeri banjir. Hari sampai tengok sampai pada atap rumah, masya-Allah kan. Memang tinggi lah. Kan? Kalau rumah 2 tingkat okey lagi lah, boleh lagi tingkat atas. Ini rumah setingkat. Rumah setingkat. Dan masing-masing tak menyangka lah, tak menjangka lah. Macam tu. Kalau dulu yang banjir tu mana? Dulu Temeloh kan. Tahun bila dulu? Temeloh. Kan? Ni sekarang ni Maran pula. Dan yang kata Temeloh pun dah kena. Banyak lagi Johor, Terengganu, kan, Kelantan, banyak negeri yang dah kena. Sebenarnya bukan di Semenanjung aja banjir. Malah di Sabah pun banjir juga. Kemudian di Thailand pun banjir. Thailand pun banjir. Memang
kali ni memang lain macam lah. Dia punya cubaan dan dugaan Allah Ta'ala tu kan. Tu kalau air surut besok tu tak tahulah. Ni ada tempat-tempat dah surut ni memang sampah merata-rata tempat lah. Kalau lumpurnya nak kita kena basuh balik. Kena basuh, kena cuci, kena tambah air semua. Banyak benda-benda yang tak boleh pakai lagi lah. Kalau jenis yang kayu-kayu ni papan macam amari ke meja, papan-papan ni biasa habis lah. Kena air kan. Memang tak boleh pakai ke lah. Memang terpaksa beli baru lah. Kan? Ujian yang berat lah pada saudara kita terdapat di sana. Yang dulu yang banjir besar kat Temeloh dulu pun kan, kami di pejabat agama ni kami pun pergi kak. Pergi mana bila air dah surut kita pergi tolong gotong royong lah. Memanglah lumpurnya punya lah banyaknya. Jadi kan. Pergi 2 bas ke sebab 2 bas pergi lah kat sana. Bantu gotong royong. Kan? Waktu air naik tu satu hal, waktu dah surut satu hal lagi. Waktu air naik tu memang tak ada cakap apa lah, banjir kan. Yang berat tu waktu dah surut. Surut tu lagi berat dia punya dugaan dia. Sebab apa? Dah banyak benda yang rosak, lumpur lah, macam-macam lah, nak kena bersihkan, kena tembak air tu kan, macam tu. Kita alhamdulillah lah kat sini tak kena. Tapi tapi tak tentu juga. Jangan kita anggap tempat kita tinggi tak boleh kena. Ada orang yang anggap duduk tempat tinggi tak kena. Betul tu juga. Kalau Allah Ta'ala takdirkan banjir, kena juga. Tak ada lari apa kan. Baik. Banyak dugaan tentang COVID lagi. Hari ni pun dah 3,000 kes. Kes baru hari ni 3,000. Biasa 1,000 lebih 2,000 kan, 1,000 lebih 2,000. Hari ni melonjak kepada 3,000 kes baru. Masya Allah. Baik. Dan tersebut dalam hadis, man asabathu musibah faharraqa 'alaiha saban aw latama hudud khaddan aw syaqqa jayjan, kan? Tak nampak tu kan? Aw natfa sya'ran faka'annama ahzara ma yuridu ayyuharibu bihi wa bih. Betul tak? Tulisan itu tak nampak. Siapa yang nampak tulisan tu? Saya tak banyak tak nampak tu. Sekejap saya tengok dulu. Bab 39 kan? Bab 35, bab 39. Kita tengok yang Rumi dia. Mungkin nampak sikit dia punya tulisan tu. Dia dekat habis dah. Kan habis. Baik. Baik, macam mana lepas hadis itu kan? Man asabathu musibatun fakharaqa 'alaiha sauban. Walatama khaddan aw syaqqa jaiban aw natafa sya'ran faka'annama akhadha rumhan yuridu ayuhariba bihi rabbahu. Maksudnya barang siapa yang mengena akan dia oleh bala, man asabathu musibah, barang siapa terkena akan dia oleh bala, faharaka 'alaiha saban, lalu dia mencari ke atasnya akan kain dia mencari kain, wa talama khaddan, ataupun yang menampak pipi, wa syaqqa jaban, ataupun mencari akan leher baju, mengoyak akan leher baju, au natafa sya'ran, ataupun mencabut akan rambut. Mencabut-cabut rambut itu memang dah macam tak sioman kan. Macam tak sioman rambut sendiri pun aja cabut. Kan? Faka'annama akhadha ramhan, maka seolah-olah orang tadi mengambil
akan lembing hendak perang dengan dia. Akhadha ramyan yuridu ay hariba bihi rabbah. Seolah-olah dia mengambilkan lembing hendak berperang dia dengan Tuhannya. Nampak? Ayu hariba bihi rabbau, seolah dia nak berperang dengan Allah Taala ni, nak beraduh Allah Taala. Marah betul lah dengan Allah Taala ni kan. Sebab apa? Kerana mentakdirkan musibah pada diri dia lah. Dia kata Allah Ta'ala ni tak adil lah, tak adil kan. Tak patutlah buat dia macam ni. Kenapa orang lain semua okey, tak ada kena musibah, tak kena bala. Kenapa aku ni kena bala dan sebagainya kan. Dia susah nak menerima perkara tadi. Tapi kan tahulah semua tu adalah dugaan Allah Ta'ala untuk menguji keimanan seseorang sana. Dan seseorang itu diuji imannya kan berdasarkan kepada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tiada Allah Ta'ala tu memberati atas seorang hamba tu di atas kecuali apa yang diusahakan. Kecuali apa yang diusahakan. Mana ikut kepada kemampuan masing-masing. Kemampuannya mesti Allah Ta'ala bagilah. Saja tak ada saja yang Allah Ta'ala bagi musibah, tak ada, mesti ada sebab. Salah satu menkifarahkan dosa lah, kan? Satu lagi meningkatkan lagi amalan dia, kesabaran dia supaya dapat pahala lah. Untuk meninggikan lagi darjat hamba tadi. Maka dia bagi ujian. Allah Ta'ala apa surat Al-Quran? Hasibanna ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu beriman pada Allah sedangkan kamu belum diuji? Sedangkan belum diuji. Itu hanya musibah hujan dalam bentuk banjir, kebakaran. Kalau Muhammad dahulu, musibah dia apa? Kan? Dipukul, diseksa, dihina, dipelekehkan. Terutama sekali pada zaman baginda Rasulullah SAW. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Keluarga Yasir dibunuh. Diseksa, dibunuh. Bilal bin Rabah diseksa. Diheret di atas panas pasir kan. Diletakkan batu di atas dada atau perut kan, Bilal bin Rabah dipukul senantiasa lah macam tu. Kita tengok keadaan macam mana. Sebenarnya ujian mereka tu lagi berat lah kalau banding dengan hanya sekadar musibah banjir. Okay. Cuma kalau berlaku banjir, jangan kita lawan banjir tu, memang kalah lah kita. Kita lah kena selamatkan diri. Nak lawan air besar memang tak terlawan dah. Kenapa kita terlawan air besar tu? Tak boleh. Tak boleh kita nak lawan ni. Kuasa air kan jauh lebih besar. Kuasa angin jauh lagi besar, lagi kuat lagi pada kita. Kita ni kecil je. Sekali dia gulung kita habis. Tak? Air banjir tu sekali gulung kita habislah tenggelam. Angin tu yang kuat. Sekali dia gulung kita habislah tercampak ke mana. Faham tak? InsyaAllah. Itu tadi. Kemudian tajuk yang ke-40. 40 ni yang terakhir. Ada sikit lagi ya. Baik, kesabaran bala, kesabaran, kelebihan sabar tak kala kena pala. Fi fadli sabri alal musibah. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan sabar tak kala kena pala. Firman Allah Ta'ala, innama yutawaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan segala orang yang sabar akan balasan mereka itu dengan tiada dikira-kirakan pahala, atau dimasukkan mereka itu dalam syurga yang tiada hisab, dengan tiada dihisab. Ini nak menyatakan pada kita kelebihan bersabar. Kelebihan sabar. Perkataan sabar ni bukan panjang mana pun, pendek je. Kalau bahasa Arab lagi pendek. Sabaro. Sabaro. Dalam bahasa Melayu ada berapa perkataan? Huruf. 5 huruf kan? S-A-B-R. Sabar kan? 5 huruf je. Tapi dia nak mengamal dia susah tu. Nak mengamalnya susah kan? Gitu. Banyak orang diuji dengan sabaran tapi tak sabar juga. Kan? Sabar bergaduh kan? Bongih. Bongih je. Tak bongih dah. Usik sikit kan dah melonting. Usik sikit kan melonting dia. Usik sikit lah melonting.
Marah sikit kan melonting. Campak pinggan, campak nasi. Ada tak? Kalau ada anak-anak kita macam tu, sah juga. Anak dapat anak pembongih. Dapat suami pembongih. Dapat isteri pembongih. Payah juga. Dapat anak isteri yang baik kan, anak yang baik, insya-Allah okeylah. Tak adalah pembongih. Kalau pembongih kan tengah makan usik sikit kan dah bongih dia. Nak campak nasi, campak gulai, campak apa pinggan dan sebagainya. Tu pembongih itu sahlah kalau macam tu. Hidup dengan keluarga pembongih payah juga kan. Tak jauh pada kita lah. Baik. Dan firman-Nya lagi, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Ta'ala itu berserta dengan orang yang sabar, yakni pada menolongnya dan peliharanya. Allah Ta'ala berserta orang yang sabar pada menolongnya. Allah Ta'ala menolongnya hamba tadi dan memelihara hamba tadilah. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala faraidillah ta'ala falahu tis'ami'ah darajah. Wa man sabara ala maharimillah falahu tis'ami'ah darajah. Wa man sabara ala musibah falahu tis'ami'ah darajah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Maksudnya man sabara ala faraidillah, barang siapa yang sabar di atas segala farduan kepada Allah. Sabar di atas segala kefarduan. Maksudnya dia laksanakan segala fardu itulah. Ayam, puasa, zakat, haji. Mana-mana yang fardu ni dia laksanakan dengan sebaik mungkin dan keadaan sabar. Falahu tis'alasami'ah darajah. Baginya terdapat 300 derajat. Jadi dia dapat 300 pangkat kedudukan derajat si Allah Ta'ala. Sebabnya buat baik ni kena sabar. Nak datang masjid, nak datang surau, ikut pengajian kan, benda baik. Benda baik kan. Benda baik pun kena disabar juga. Orang buat benda jahat pun kena ada ujian juga. Kena ujian kan. Buat benda jahat kena ada ujian juga. Ada juga ujian. Kau jahat anjing, curi-curi tiba kau jahat anjing kan. Ujian juga tu. Jatuh tunggang terbalik, luka sana luka sini. Ujian juga tu. Buat jahat ujian. Buat baik pun kena ada juga ujiannya. Buat baik macam mana kita nak buat baik dengan ada ujian ke buat jahat dengan ada ujian? Lebih baik buat baik tak ada ujian kan. Kalau tak ada ujian, tak rasa sedap lah. Sonok itu tak ada. Bila ada ujian pula rasa sonok kan. Macam mana kita melepas ujian tu tak kan. Banyak ujian tu sonok lah kita. Bila kita dapat melepasi ujian tadi, wah alhamdulillah, sonok kan. Berjaya gitu kan. Kalau tak ada ujian, alah, tak ada cabaran langsung dah ustaz kata. Macam biasa je. Baik, kemudian wa man sabara ala muharimillah falahu tis'ami'ah darajah. Siapa pula yang sabar di atas benda-benda yang haram Allah Ta'ala, maksudnya benda haram ni mana dia jauhkanlah benda-benda haram ni, maka baginya 600 derajat. Dia rapid 6 tagi 300 ni 600. Wa man sabara 'alal musibah, barang siapa sabar di atas musibah, falahu tis'ami'ah darajah. Bagi dia pula tuan 900 pula. 900 derajat. Mana buat baik sabar, ada derajat dia. Kan? Meninggalkan benda yang diharamkan, sabar kita. Okey? Ada derajat dia 600. Tadi 300 betul 600. Lepas tu musibah pula. Kebakaran, banjir, kemalangan, okey? Kematian. Betul tak? Penyakit. So kita pun sabar. Sabar. Trafik jam, sabar juga kan? Tengah madu tiba-tiba jam. Oh, nak cepat ni. Jam. Perut sakit dah boleh. Jam. Waktu sembahyang dekat Nabi ni, jam. Sempat ke tak sempat Encik suruh nak sembahyang ni. Ni panjang kereta ni. Kan? Tak berat, beresok sikit dia beresok dia. Jalan sekejap.
Lepas tu besok balik. Jalan sekejap. Besok balik. Bila sampai. Mana perjalanan dokek, kalau biasa, setengah jam dah sampai. Ini 3 jam pun sampai. Dokek ya? 3 jam pun sampai. Kalau kita ada siren yang bomber tu, siren kita pasang ke atas bumbung kereta kita, senang sikit. Pinjam siren kau sekejap. Ambulan kan? Pinjam siren ambulan je lah. Letak atas kereta dia. Copek kan, bukan copik kan. Sebab orang kita Malaysia ni memang hormat lah. Kalau tak hormat ambulan tu memang kau berlagak sikit lah. Kalau negara luar tu, kalau ambulan ni memang dia orang ke tepi. Ambulan ke bomba ke nak lalu memang dia akan beresok ke tepi. Kalau tempat kita ni ada juga yang ke tepi, ada tak ke tepi. Dogi kan? Silap-silap ambulan kena saman. Kerana menghalang. Menghalang bomba, menghalang polis, menghalang ambulan nak cepat. Macam tu. Baik, tuan. Kita lihat terjemahan dia. Barang siapa sabar atas segala fardu Allah, maka baginya 300 derajat. 300 dapat. Siapa sabar atas segala diharamkan, maka baginya 600 derajat. Dan barang siapa sabar atas kena bala, maka baginya 900 derajat. Macam mana 1 derajat? Wallahu a'lam lah. Itu atau Allah Ta'ala lebih tahu macam mana ukuran derajatnya itu. Kemudian kata Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam ni siapa? Abdullah bin Salam ni ialah dia asalnya golongan ahli kitab. Dia ni golongan ahli kitab. Kemudian Muslim. Namanya Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam Allah Ta'ala kata, apabila adalah pada hari kiamat menyeru naklah bangkit orang yang ahli sabar. Pada hari kiamat besok akan ada macam satu seruan, mungkin seruan malaikat dan sebagainya, menyerulah mana-mana dia orang sabar dunia. Dulu orang sabar mana kat dunia tu. Okey. Bangkit. Maka bangkitlah beberapa manusia, maka dikatakan bagi mereka itu pergi olehmu kepada syurga. Maka dikatakan pada dia, pergi kepadamu olehmu dalam syurga. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat, ke mana kamu hendak pergi? Kata mereka itu kepada syurga. Kata malaikat, dahulu daripada hisab. Kata mereka itu bahkan. Kata malaikat, siapa kamu? Kata mereka itu, kami ahli sabar. Kata malaikat, betapa sabar kamu? Kata mereka itu, kami sabar akan diri kami. Nafsu ni dirilah. Kami sabar akan nafsun kami, mana diri kami atas taat Allah. Dan kami sabar akan nafsu ni diri kami ala ma'asillah, daripada maksiat pada Allah. Dan kami sabar atas nafsun kami, diri kami, atas bala dan percubaan pada dunia. Maka kata malaikat itu bagi mereka itu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sejahtera atas kamu dengan apa yang kamu sabar. Maka sebaik-baik balasan itulah dar, ni negeri inilah. Negeri ini ataupun syurga lah. Negeri ini, tempat ini, uqbaddar. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru ala sadmatil ula. Bermula sabar itu ialah bermula sabar yang kamil, yang sempurna itu ialah pada permulaan kena sabar. Kerana banyak masyakkah musyikah ataupun masyakkah padanya. Kerana banyaknya ujian lah, masyakkah ni ujian lah. Ujian yang kena pada dia. Itu ialah sebaik-baik sabar. Itu sabar yang paling sempurna ialah sabar pada kali pertama permulaan kejadian. Mana kejadian tu, hari tu juga berlaku kejadian tu dan dia sabar pada masa itu. Bukan maknanya kejadian tu dah berlaku seminggu lepas, nak sabar. Pada hari kejadian tu dia tak sabar. Mana dah seminggu lepas tu baru sabar.
baru boleh terima lah. Hari pertama kejadian tu dia macam tak boleh terima lah. Hari dah seminggu lepas tu barulah boleh terima. Kan? Jadi mana yang lebih afdal? Sabar pada hari kejadian ke ataupun seminggu lepas tu? Sudah tentu pada hari kejadian tadi. Pada hari kejadian tersebut, tu sabar yang paling utamalah. Jangan dah seminggu, dah sebulan barulah sabar. Boleh ke? Ada juga orang macam tu kan? Pada kejadian susah nak sabar. Pada hari kejadian susah nak sabar. Tapi lepas tu seminggu ke sebulan ke sebagainya, barulah dia dapat sabar. Jadi tak samalah pahala tu pada hari kejadian dengan sebelum tu. Hadis ni tuan, as-sabru inna sarmatil ula ni, hadis ni disebut itulah pada masa satu hari Nabi lalu kat kubur. Satu hari Nabi berlalu atas kubur. Pada kubur itu ada seorang perempuan yang menangis kan, meratap pada kubur, pada satu kubur. Dan kemungkinan yang meninggal itu ialah ahli keluarga perempuan tadilah. Jadi perbuatan perempuan tadi menangis, menangis seolah-olah tidak boleh menerima kehilangan ahli keluarga dia. Maka lalu baginda Rasulullah pun menegur dia, bersabar di atas kejadian kematian ahli keluarga dia. Tetapi itu perempuan tu marah. Dia tak tahu yang menegur tu Nabi. Maka dia marahlah pada orang yang menegur. Macam tu. Setelah Nabi menyatakan supaya sabar, tapi perempuan tu marah-marah. Lalu pun Nabi pun pergilah pada tu. Bila Nabi dah pergi dari situ, tiba-tiba datang seorang lelaki yang lain pula. Tanya dengan perempuan tu, kau tahu tak siapa yang menegur kamu tadi? Kau tahu tak siapa yang menegur tadi? Tak tahu siapa. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi yang menegur kamu. Ya ke? Lalu dia berkecapuh ikut jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta maaf lah tentang apa yang berlaku tadi. Maka lalu Nabi berkata, as-sabru inna surmatil ula. Sabar itu ialah pada permulaan kenebalan. Pada permulaan kejadian tadi. Itulah yang sabar sebenarnya. Tak adalah orang kata dah melalui masa kan, barulah dia kata, Nabi sebenarnya aku sabar, kata. Tadi kau tak sabar pun? Kan? Sebenarnya aku sabar. Jadi kejadian tu dah berlalu lah macam tu. Jadi tak sama lah pahala dia pada kejadian permulaan lah, peringatan daripada baginda Rasulullah, teguran tadi. Faham tak ni? Faham InsyaAllah. Seterusnya adapun kemudian daripadanya, maka iaitu terlebih mudah daripada permulaannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, law kana sabru rajulan lakana rajulan karima. Law kana sabru rajulan, jikalau adalah sabar itu laki-laki, nescaya adalah ia laki-laki yang mulia. Law kana sabru rajulan lakana rajulan karima. Jikalau adalah sabar itu laki-laki, nescaya adalah dia lelaki yang mulia. Ni bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan. Kalau seandainya sabar tu macam seorang lelaki lah, maka dia merupakan seorang lelaki yang mulia. Mana ada lelaki yang mulia atau tak mulia. Jadi macam mana dikatakan lelaki yang mulia? Mana orang yang sabar. Orang sabar tu dikatakan orang lelaki yang mulia. So kita nak jadi lelaki yang mulia ke tak mulia? Sudah tentu kita nak menjadi lelaki yang mulia. Boleh tuan-tuan? Boleh. Dan kemudian kata Hasan Basri, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. La yu'ti Allahu illa li'abdil karim indah. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga.
Sabar itu satu pembenaran. Satu pembenaran apa dia? Gudang Satu pembenaran. Gudang lah. Sabar itu merupakan satu gudang. Daripada gudang-gudang syurga. Min kunuzil jannah. La yu'tihillah. Tiada diberiakannya oleh Allah Ta'ala. Illa kecuali. Li'abdan karim. Bagi hamba yang mulia. Indahu di sisinya. Dia tak akan dibagi kecuali pada hamba yang mulia. So siapa yang nak jadi hamba mulia? Siapa yang nak jadi hamba mulia? Maka insya-Allah dia dapatlah salah satu daripada gudang-gudang syurga. Daripada pembenaraan syurga itu. Siapa yang nak jadi mulia? Macam mana nak jadi mulia tadi? Nak jadi mulia macam tadi lah. Kan dia kata sabar. Sabar itu satu gudang daripada gudang syurga. Yang tak diberi Allah Ta'ala kecuali hamba yang mulia. Mana hamba mulia hamba ada sifat sabar. Redo kan. Sabar, redo, tawakal, istiqamah, yakin, baik sangka, yakin, baik sangka dengan Allah Ta'ala kan. Ini semua ciri-ciri orang yang mulia. Ciri-ciri orang yang mulia, hamba-hamba yang mulia kepada Allah Ta'ala. Maka kita akan dapat satu gudang daripada gudang syurga. Sabar satu gudang pada gudang syurga. Kemudian dan waqala alaihi salatu wasalam man haballah abdan ibtalahu bi bala'in la dawain lahu fa inna sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Waqala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah baginda Rasulullah SAW, man haballah abdan, iza haballah abdan, apabila mengasihi oleh Allah Ta'ala akan hamba, ibtalahu, maka diuji. Diuji bibalain dengan balak. La dawaun lahu, tiada ubat bagi dia. Tiada ubat. Iza habballahu amdan ibtalahu bibalain la dawain lahu. Barang siapa yang dicintai Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala mencinta hamba tadi, nasihat Allah Ta'ala tadi, ibtalahu, menguji dia. Bibalain, dengan balak. La dawa'a, tiada ubat. Tiada ubat dengan balak tadi. Lahu. Fa'in sabara ijtabahu. Kalau dia sabar, kalau dia sabar, maka sabar ia memilih akan dia, dan jika redha dia, dipilih akan dia. Mana kalau dia sabar, maka dipilih. Fa'in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Mana kalau dia sabar, maka dia akan dipilih. Dan jika dia redha, dia akan dipilih. Maksud dipilih ni, mungkin dipilih daripada sifat ta'ala lah, menjadi kekasih Allah. Dan dikasihkan dia kan, dengan kasih yang besar. Ada sambung tu. Kita tengok di mana tu. Bila kasih Allah Ta'ala akan seorang hamba, dibalakkan dia dengan balak yang tiada ubat baginya. Ia ini kerana hendak menyucikan dia pada dosa. Maka sabar ia memilih ia dengan dia. Dan jika redha dia, dipilihnya akan dia. Dan dikasihnya akan dia. Agar sebagai kasih yang besar. Dengan kasih yang besar. Terpulang dengan diri kita sendiri lah. Nak sabar ke tidak? Kalau sabar, inilah. Kalau kita sabar, insya-Allah. Kalau dunia ni tu, dan dunia ni penuh dengan orang sabar. Dalam dunia ni penuh orang sabar, takkan berlakulah perang. Takkan berlakulah asak dengki. Takkan berlakulah orang kata munduh membunuh, caci memaki dan sebagainya kan. Takkan berlaku macam tu. Kalau dalam dunia ni semua orang sabar. Jumpa orang ni sabar, jumpa orang ni sabar, ni semua sabar. Sabar itu jangan hanya sekadar-kadar namanya Haji Sabar. Kan ada orang namanya Haji Sabar, Haji Sabirin kan. Sabirin mana orang sabar. Tuan nama siapa?
Haji sabirin. Haji orang-orang yang sabar. Lepas tu tengok tak sabar pun. Sikit-sikit dah melonting, tak ada sabar. Ataupun memang namanya sabar, Haji Sabar. Haji Sabar bin Haji Tawakal. Sabar. Jadi mak ayah kita meletak nama Sabar itu antara faktornya supaya kita menjadi orang yang sabarlah. Betul tak? Mardiyah. Apa maksud Mardiyah? Hajah Mardiyah. Mardiyah ni maknanya redha kan? Yang meredai. Betul ke dia redha? Nama je Mardiyah tapi tak redha pun. Kan? Jadi mak ayah kita letak nama kita tu supaya kita menghayati dan supaya kita kan? Mencerminkan dengan apa yang nama dia bagi pada kita lah. Mana kehidupan kita tu mencerminkan dengan nama kita. Macam tu. Betul tak nama kita? Muhammad. Mana Muhammad? Apa yang terpuji? Betul tak terpuji? Tak terpuji pun kan? Macam tu. Wahab. Haji Wahab. Nama kau siapa? Haji Wahab. Apa maksud Wahab? Yang banyak memberi. Tapi tak ada memberi pun. Minta sikit pun tu bagi, kedokut. Kedokut kan. Macam mana nak kata Haji Wahab tu? Ada nama Wahab tu ni? Tak ada kan? Ada terasa pula. Ustaz, macam terasa sebut nama Dan tu. Kan Haji Wahab. Ni contoh je. Contoh je. Rashid tu cerdik. Cerdik. Ada tak cerdik? Kalau cerdik. Kalau cerdik. Macam tu. Duduk kat kursi belakang tersandar kan? Kan? Haji Rashid. Macam tu. Jadi biarlah nama kita tu mencerminkan akan akhlak kita lah. Mencerminkan akhlak kita. Macam mana nama kita tu baik, maksudnya baik, dia punya pengertian dia baik, maka diri kita pun baik jugalah. Akhlak kita pun baguslah. Macam tu. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Nama Karim, pemurah, tapi bakil, tak pemurah. Kan? Mestilah mencerminkan. Baik. Kemudian dan waqala alaihi salatu wassalam, man tajarra'a abdun jar'atan afdalu indallah min jir'atin aizin kazamaha ibtigha'a wajhillah. Maksudnya man tajarra'a abdun jar'atan, tiada menelan hamba akan seteguk minuman yang terlebih afdal pada Allah Ta'ala daripada seteguk minuman marah. Kan? Ma tajarra'a abdun jar'atan afdalu inallah min jar'atin qaizin kazamaha ibtigha'a wajhillah. Tiada menelan hamba akan seteguk minuman, yang terlebih afdal pada Allah Ta'ala daripada seteguk minuman marah yang ia menahani akan dia kerana menuntut akan wajah Allah Ta'ala. Okay. Tiada menelan hamba akan seteguk minuman yang terlebih afdal pada Allah daripada seteguk minuman marah. Ini pun bahasa kiasan. Seteguk minuman marah. Seteguk minuman marah. Ada ke marah ni seteguk? Tak ada kan? Ini bahasa kiasan lah. Bahasa pinjaman lah. Bahasa pinjaman, kiasan kan? Tiada menelan hamba akan seteguk minuman yang terlebih afdal pada Allah daripada seteguk minuman marah yang ia menahani dengan dia. Mana dia menahan sifat marah tadi lah. Kalau dia nak melepaskan kemarahan itu, boleh je dia nak lepaskan. Siapa dalam dunia ni tak ada sifat marah? Semua ada sifat marah. Cuma marah dia tu sama ada ni melampau atau tak melampau lah. Ada orang marah dia tak nampak sangat, jarang marahkan. Biasa cool dia. Tiba-tiba dia marah.
Oh, bila dia marah tu merah mata kan. Orang yang jangan marah, tiba-tiba marah. Ni bahaya juga. Jarang kita nampak dia marah. Biasa dia bergurau je. Tiba-tiba dia marah, naik syekh dia. Saya tengok keadaan dia. Lagi teruk daripada orang biasa marah. Lagi teruk daripada orang biasa marah. Biasa dia cool, tenang. Tiba-tiba marah dia. Jadi orang memarah orang yang tertenang ni kadang-kadang jangan kita kacau-kacau pun. Marah dia. Sebab setiap manusia tu dia ada had dia. Dia ada had kesabaran dia. Kita pun ada had juga kesabaran kita. Kalau ada orang sampai menghina-hina kita, kita marah juga. Macam pihak polis lah. Pihak polis pun dia ada had kan. Ada had dia punya kemarahan tu. Kesabaran dia pun ada had juga. Dan polis tak boleh memukul orang sesuka hati. Walaupun persalahkan, tak boleh kita pukul sesuka hati. Tapi kalau dah penjenayah terludah muka kita je no. Marah tak gitu. Marah kalau tidak kan senapang pistol keluar kan. Kau nampak tak pistol dia ni kan. Sebab ada juga kadang-kadang penjenayah pun kadang dia provok juga. Dia provok pihak berkuasa. Menunjukkan dia ni hebat. Bagus. Bagus mana lah tu tak? Macam tu. Baik. Dan sabda alaihi wasallam, tiada menelan hamba akan seteguk minuman yang terlebih afdal pada Allah daripada seteguk minuman marah yang ia menahani akannya kerana menuntut akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Betul. Sikit lagi. Jelas. Dan waqa alaihi wasallam as-sabru wasiyatun min wasiyatillah ta'ala fi ardihi man hafizaha naja wa man dayya'aha halaka. Sabar itu satu wasiat daripada wasiat Allah pada buminya. Sabar itu adalah satu wasiat daripada beberapa wasiat Allah pada buminya. Barang siapa meliharakan dia dapat kelepasan. Man hafizaha naja wa man dayya'aha, barang siapa menyia-nyiakan, dayya'a mana menyia-nyiakan, man dayya'aha halaka, nescaya dia binasa. Nescaya dia binasa macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Kau sekadar tu perbincangan kita malam ni sampai situ lah. 198 baris yang ke-3 sampai situ. Dan kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak tuan-tuan? Pertanyaan ada? Ada? Tak ada? Ada, insya-Allah. Alhamdulillah selesai majlis kita. Ni ada permintaan ni doa selamat untuk pemendahan jantung Nur Hidayah binti Salmi 911, insya-Allah. Kita masuk ke doa. Doa untuk tutup. Satu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sihan nabatan yang alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma jan haza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqal ma'suma. Allahumma silana umurana, Allahumma silana umurana ma'ratil qulubina wa abdani wa salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jammilna bil afi was salamah wa qina bit taqwa wa istiqamah wa azna min mujimmatin nadamah fil hali wal ma'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azza rahmah wa ni'mah wa afiyah wa salamah wa barakah wa maghfirah alaina wa ala abdika al-bizzaji wal umari wa zuwar musafiri wal muqimi fi barika wa bahrika wa jaika min umati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qina syarril zalimin wa sunna al-kafirin
khususan ala haziniyat khususan ila Nur Hidayah binti Sami khususan ala hazal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azza rahmah wa ni'mah wa afiyah wa salamah wa barakah wa maghfirah alaina wa ala bika zaji wa umari wa zuwari musafiri wal muqimin bi barika wa bahrika wa jawika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qina syarri zalimin wa sunna al qawmil kafirin khususan ala aziniyah khususan ila Nur Hidayah binti Salmi khususan ala hazil hajah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.